bawah Bayu. Terus saja bersama Adrian Soidi di studio berita RTM Kota Kinabalu. Adrian, silakan. Terima kasih Nur Afni di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Walaupun sehingga kini masih berdepan dengan gegaran gempa bumi, Sekolah Kebangsaan St. Benedict Ranau turut mencipta kejayaan apabila tersenarai antara 10 sekolah terbaik dalam ujian penilaian sekolah rendah UPSR. Seramai 17 muridnya memperoleh 5A berbanding 7 orang pada tahun lepas dengan grade purata sekolah 1.82. Rahsia kejayaan ibu bapa yang mendorong bagi sokongan, guru-guru yang mendidik dengan baik, kawan-kawan juga. Guru-guru yang bertungkus lumus mengajar kami di sekolah dan membuat program seperti camp motivasi. Kita mengambil berat juga tentang jasmani supaya seimbang, supaya minda itu sehat. Ternyata dan terbukti bahwa pengurusan masa itu merupakan salah satu komponen yang penting dalam isu menjadikan kejayaan. Kejayaan ini membuktikan sekolah pedalaman di negeri ini mampu berjaya standing sekolah lain di bandar hasil usaha gigih serta sokongan padu ibu bapa dan guru. Malaysia menjadi rujukan negara-negara selatan dalam bidang sains, teknologi dan inovasi STI, khususnya dalam membentuk latihan, membina keupayaan dan merangka polisi pembangunan negara berkenaan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI Datuk Seri Panglima Madius Tangau berkata, ini kerana Malaysia merupakan tuan rumah kepada Pusat Sains, Teknologi dan Inovasi Antarabangsa (INSTIC) di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Sehubungan itu katanya, MOSTI berusaha menggalakkan rakyat menguasai bidang berkenaan. Ini termasuk menyediakan pelbagai program pendidikan berteraskan STI dengan sasaran penglibatan 60% pelajar. Turut disediakan geran untuk penyelidik memperluas kajian dan ciptaan mereka. Demikian ucapannya dalam majlis perasmian Festival Sains, Teknologi dan Inovasi Kebangsaan Festasi 2015 di UiTM Cawangan Sabah, Sepanggar. Teks ucapan beliau dibacakan setiausaha politiknya, Joycin Romud. Festival yang diadakan serentak di 7 kampus cawangan UiTM seluruh negara ini bertujuan mendedahkan agenda STI dalam usaha melahirkan modal insan kelas pertama yang berpengetahuan, inovatif dan berdaya saing. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK berjaya menyelesaikan 92% daripada 5,206 aduan atau masalah yang diterima daripada pelanggan dalam tempoh Januari hingga Oktober tahun ini. Daripada jumlah itu, aduan tertinggi melibatkan lampu jalan, masalah perparitan, setinggan, parkir dan sampah. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Abidin Madingkir berkata walaupun jumlah aduan menurun berbanding tahun lepas, namun DBKK akan terus meningkatkan sistem perkhidmatan. Jadi ada 8% lagi tu. Jadi kita ada bulan 11, 12, kita ada 2 bulan lagi untuk menyelesaikan baki masalah yang belum diselesaikan itu. Jadi kita berharap hujung tahun kita dapat selesaikan 100%. Beliau berkata kepada media semasa hari bertemu pelanggan DBKK di perkarangan DBKK Kota Kinabalu mengenai kejadian banjir kilat yang sering berlaku di kawasan Kota Kinabalu, khususnya di Kelombong. Jelas Datuk Abidin sebagai strategi langkah panjang, Jabatan Perparitan dan Saliran telah mengemukakan permohonan bagi pemasangan tebatan banjir di beberapa kawasan dikenal pasti. Sementara itu, bagi penyelesaian jangka pendek, pembersihan parit akan terus dilaksana oleh syarikat konsisi yang dilantik. Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah PBNS memohon sebidang tanah daripada kerajaan negeri untuk diusahakan sekaligus menjadi satu daripada sumber pendapatan perbadanan itu. Pengurusinya Datuk Haji Abdul Muiz Haji Picho berkata, permohonan itu merupakan antara kaedah yang boleh membantu PBNS mengatasi kekangan sumber keuangan dan kemudahan asasnya. Walaupun PBNS menerima peruntukan RM1 juta setiap tahun daripada kerajaan negeri, namun katanya badan itu tetap komited menjana pendapatan untuk memastikan pelaksanaan aktiviti dan program kebajikan perbadanan itu dapat diteruskan. Barangkali sebidang tanah ke,
untuk kita majukan juga dalam bidang plantation, dan kita akan cari rakan kongsi kita untuk dibelap itu tanah. Jadi sekurang-kurangnya kita mempunyai pendapatan sendiri juga. Datuk Haji Abdul Muiz ditemui pemberita RTM selepas melancarkan Majlis Back to School 2016 di Hotel Tabung Haji Kota Kinabalu. Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Puspanita, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM Sabah diajak mewujudkan tabung dana bagi membantu rumah-rumah kebajikan di negeri ini. Penaung Puspanita KKMM Datuk Raya Erom berkata menerusi tabung dana yang diwujudkan, lebih banyak aktiviti amal dan kebajikan dapat dilakukan, lebih-lebih lagi dalam menyalurkan bantuan kepada rumah kebajikan di negeri ini. Katanya penyaluran bantuan kepada rumah-rumah kebajikan di negeri ini bukan setakat menerusi sumbangan wang ringgit, malah sokongan moral dengan memberi kasih sayang. Sambil buat program melawat anak-anak ini, kita boleh mengecat, membimbing anak-anak, bercerita dengan dorang dan aktiviti lain lah, membersih sekitar dan macam-macam lagi. Dan saya rasa Puspanita boleh involve dalam program-program seperti ini. Datuk Raya yang juga penaung Yayasan Kebajikan Suria menyatakan demikian kepada pemberita selepas menerima kunjungan Puspanita KKMM di kediamannya di Kota Kinabalu. Terdahulu Ketua Rombongan Puspanita KKMM, Ketua Penolong Pengarah Rancangan TV Malina Zia Haji Datuk Julaspi berkata, kunjungan berkenaan bertujuan memaklumkan perkembangan terbaru Puspanita selain memperkenal ahli jawatan kuasa Puspanita KKMM. Perancangan Puspanita KKMM di Sabah untuk tahun depan dan untuk juga saling berkenalan dengan ahli-ahli Puspanita ataupun AJK Puspanita antara Jabatan Penerangan dan juga Jabatan Penyiaran, dan mendapat sedikit penerangan dan juga perancangan oleh penaung. Seramai 20 orang AJK Puspanita dari Jabatan Penerangan dan Jabatan Penyiaran Sabah menyertai kunjungan tersebut. Seterusnya, kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 9 pagi ini, berlangsungnya persidangan Institut Maritim Malaysia Laut Sulu Sulawesi pertama di Kota Kinabalu. Pada waktu yang sama juga diadakan Majlis Anugerah Cemerlang dan penyerahan Perkins Braillis di Sekolah Kebangsaan Khas Pekan Tuaran. Akhir sekali pada pukul 10 pagi diadakan sidang media khas pencapaian UPSR terbaik di Sekolah Kebangsaan Tanjung Aru 2. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini, 18 November 2015. Kembali kepada Nur Afni di Angkasa Puri. Silakan.